bersua menerusi Malaysia petang ini. Saya Wan Syarina. Satu lagi petang yang istimewa di Malaysia kami kongsikan dengan anda menerusi siaran ini di Bernama TV. Dan petang hari ini sendiri pun bukanlah hari-hari yang biasa. Satu lagi hari yang istimewa untuk keluarga Malaysia. Hari ini sebenarnya masyarakat Hindu di negara kita menyambut perayaan Deepavali. Jadi mungkin kita mulakan terlebih dahulu Malaysia petang ini hari ini dengan ucapan selamat menyambut hari Deepavali untuk semua keluarga Malaysia yang meraikannya, masyarakat Hindu di negara kita, dan semoga perayaan yang dikenali juga sebagai Pesta Cahaya ini akan membawa lebih cahaya, lebih sinaran kegembiraan untuk semua. Dan mungkin dalam kerencaman perkara-perkara yang berlaku di sekitar kita sekarang ini, inilah yang memang diperlukan oleh keluarga Malaysia, sesuatu yang boleh menggembirakan kita, yang boleh menimbulkan semangat penyatuan antara kita. Dan Deepavali itu sendiri bermaksud sebarisan pelita. Jadi untuk mengambil sedikit moodnya, saya ada satu sajalah tapi pelita dekat sini, yang selebihnya tu mungkin nak kena pinjam dari rumah tetamu kita hari ini yang akan bersiaran bersama-sama dengan kita menerusi talian Zoom. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi bersama pada hari yang istimewa ini kepada Tan Sri Dr. S. Subramaniam, mantan Menteri Kesihatan sekarang ini di talian Zoom. Apa khabar Tan Sri? Khabar baik, Wan. Terima kasih Tan Sri. Selamat Hari Deepavali Tan Sri. Terima kasih, selamat Hari Deepavali kepada semua rakan-rakan kita di seluruh Malaysia. Baik, Tan Sri, hari ini saya rasa mungkin dengan semangat Deepavali juga, kalau biasa kita tengok Tan Sri dengan sebagai seorang figura, sebagai seorang tokoh yang serius berpolitik, serius dalam kerajaan, menguruskan banyak hal dan sebagainya. Kali ini nak mengusik sedikit di sebalik personality seorang Tan Sri Dr. S. Subramaniam. Jadi pertama sekali kita nak menyentuh tentang Deepavali 2022. Mungkin secara peribadi dan juga secara umumnya, bagaimana Deepavali kali ini berbeza kepada Tan Sri? Kali ini berbeza kerana kita sedang merayakan Deepavali ini di dalam satu masa yang mungkin tidak dilalui oleh kita pada zaman-zaman yang dahulu. Sebagai satu perkara yang pertama daripada 2020 sampai tahun ini lagi, kita telah dihidapi oleh pandemik COVID yang telah membawa pelbagai jenis perubahan kepada cara hidup kita di dalam sudut kesihatan, lagi pun di dalam sifat ekonomi dan pada sudut sosial. Sekarang cara kehidupan kita sudah jadi biasa, dan pada 2-3 tahun yang lalu tidak ada peluang untuk ada rumah-rumah terbuka, tidak ada peluang untuk balik ke kampung-kampung masing. Tahun ini memang secara bebas semua orang akan balik setelah balik ke kampung-kampung mereka dan telah merayakan Deepavali di dalam satu suasana yang lain daripada 1 atau 2 tahun yang lalu. So itu membawa satu kegembiraan untuk institusi keluarga dan lagi pun untuk keluarga Malaysia pada keseluruhan, kerana apa yang kita telah mengadakan iaitu rumah-rumah terbuka di negara kita, di mana rakyat daripada pelbagai jenis keturunan boleh merayakan Deepavali di dalam satu suasana selaras dengan satu negara di mana kita merayakan kepelbagaian kita. So ini satu perkara yang berbeza. Dan nombor dua, tahun ini kita di dalam satu situasi di mana kita akan menghadapi pilihan raya. Pilihan raya, betul. Dalam satu bulan yang lagi. Dan memang itu akan meningkatkan lagi pelbagai jenis aktiviti yang akan diadakan sempena perayaan Deepavali. Baik, Tan Sri sendiri kalau boleh bercakap tentang persediaan awal untuk sambutan Deepavali dan bagaimana dengan masyarakat Hindu di negara kita berdepan dengan mungkin isu harga barang ataupun mungkin cuaca, apa yang Tan Sri rasa telah memberikan impak kepada persediaan Deepavali tahun ini? Ya, memang isu ekonomi dan kenaikan harga-harga barang, khususnya harga-harga barang makanan, ada satu impact yang besar ke atas cara macam mana rakyat boleh
merayakan Deepavali ini. Tetapi saya berpendapat bahawa rakyat memang mempunyai sikap jawab dan tiap-tiap orang akan merayakan Deepavali dengan keluarga mereka secara meriah dan di dalam semangat kekeluargaan yang begitu tinggi, dengan mengambil kira bajet mereka, kerana itu beza daripada satu keluarga ke satu keluarga, dan mengikut keluarga mereka, mereka akan pastikan bahawa kita walaupun barang-barang mungkin kurang, tetapi rasa kesayangan, rasa kekeluargaan yang memang menjadi sebahagian daripada Deepavali itu, tidak ada kekurangan daripada itu. Iaitu kita akan mendapat kemanisan, tetap membayar banyak untuk mendapat manisan itu. Baik, Tan Sri, ini antara perkara yang selalu didepani ataupun selalu kita ajukan apabila bercakap tentang perayaan-perayaan di Malaysia. Kalau pasal Hari Raya pun sama, masa Tahun Baru Cina pun sama. Bagaimana bezanya perayaan Deepavali secara khususnya disambut dulu masa mungkin zaman Tan Sri kecil-kecil dulu dengan sekarang? Apa yang Tan Sri mungkin rasa agak rindu pada yang lalu dan juga Tan Sri rasa lebih baik juga pada masa sekarang? Pada masa itu, segala persiapan untuk Deepavali dibuat di rumah-rumah mereka masing-masing. Contoh, kalau kita ada jamuan makanan di rumah, walaupun beberapa banyaknya, semua anggota keluarga campur tangan dan berkongsi usaha untuk masak makanan untuk semua orang yang akan datang. Sekarang saya berpendapat di banyak tempat perkara ini tidak boleh buat. Contohnya khususnya membuat kuih-kuih dan masa dahulu, masa nenek saya dan mak saya pun pada sampai satu jangka masa yang panjang, dia dah mula membuat persiapan untuk Deepavali lebih kurang 1 bulan sebelum. Wow. Itu membeli beras lah, membuat tepung lah, mengeringkan beras, lepas itu membawa ke mil, membuat tepung, lepas itu buat kuih-kuih seperti muruku dan sebagainya secara sendiri di rumah. Itu ada satu semangat kerana itu membawa keluarga bersama di dalam usaha untuk buat. Sekarang memang itu perkara ini sudah ubah kerana satu itu nuclear family yang kita ada pada masa dahulu sekarang tidak boleh kerana anak-anak semua di merata-rata tempat, ibu bapa di satu tempat, semua orang kerja, suami pun kerja, isteri pun kerja, kadang-kadang mereka tak boleh dapat cuti. Oleh itu ini sudah membawa perubahan dan ini akan dalam mewujudkan satu industri Deepavali, industri semua perayaan. Dan industri itu sudah semakin lama dia sudah berkembang. Ada banyak orang yang mengambil peluang itu, mewujudkan bakat mereka dan menyediakan pelbagai jenis hidangan. Dan banyak orang sekarang senang saja beli benda-benda itu. So ini adalah satu perubahan yang besar. Satu, perkembangan industri itu besar kerana pada masa dahulu untuk beli benda-benda macam itu di luar itu sangat susah. Sekarang ada banyak melalui online pun yang boleh beli, tak payah pergi ke kedai pun, secara online banyak orang dah membuat dan mereka advertise di Facebook dan sebagainya. Ini social media dan perubahan di dalam cara ekonomi ini memang satu perubahan yang besar dan kita kena terima itu sebagai sebahagian daripada perubahan kehidupan yang berlaku. Okey, Tan Sri, kalau boleh cakap tentang mungkin satu-satu ritual ataupun adat ataupun tradisi yang Tan Sri sendiri sekeluarga masih lagi teruskan sampai sekarang? Ya, ada beberapa adat yang masih saya ingat. Bukan saja di keluarga saya, tetapi banyak keluarga di dalam negara kita yang masih memberi tumpuan kepada tradisi. Akan buat contohnya, salah satu daripada perkara yang kita buat ialah untuk bangun pada awal pagi, biasanya sebelum pukul 6 pagi. Dan selepas itu di dalam keluarga saya, pada masa dahulu bapa saya, masa dia ada, sekarang bapa saya dah meninggal dunia, tetapi mak masih ada. So kita akan mendapat
blessing daripada mak kita. Aha. Dan beliau akan taruh minyak gingerly oil Aha. ke atas kepala tiap-tiap anak dan cucu dan sebagainya. Dan selepas itu saja kita akan mandi. Dan lepas mandi kita akan balik dan pada masa yang sama dapat blessing dia. Dan dalam adat orang Hindu, blessing daripada orang tua, kita pegang kaki mereka dan mendapat blessing. Selepas mendapat blessing itu, dia akan beri kain-kain baru untuk dipakai, dan kita akan balik dan pakai pakaian itu dan sembahyang dan pergi ke kuil dan balik dan makan sarapan pagi. Itu satu tradisi masih yang dikekal oleh kita, kerana pada Deepavali semua adik-beradik saya dan anak-anak mereka, kita semua berkumpul di satu tempat supaya kita boleh mengikut adat. Okey. Macam mana Tan Sri rasa tentang pandangan terhadap anak-anak muda kita, generasi baru kita, yang mungkin sedikit sebanyak rasa peduli mereka ataupun rasa mementingkan tradisi ini agak kurang sedikit. Sedangkan kalau kita lihat macam Tan Sri sebut tadi, antara tradisi yang utama ialah memohon restu dari ibu dan ibu memberikan restu kepada anak-anak. Kalau itu diamalkan sepanjang masa, ia menjamin sebenarnya keberkatan hidup kita sepanjang usia. Tapi kalau ada sedikit kealpaan dalam kalangan orang-orang muda kita ni, tak berapa ikut sangat, macam mana Tan Sri rasa, ataupun ia tidak berlaku sekarang ini? Memang akan berlaku kerana sekarang generasi muda, mereka punya pengaruh bukan saja daripada apa yang berlaku di dalam keluarga. Mereka dipanggil pengaruh oleh media sosial dan perkara-perkara yang lain. Dan kita pun ada pengaruh kuat daripada budaya barat contohnya. Oleh itu, apa yang sangat mustahak ialah untuk orang tua di dalam tiap-tiap keluarga untuk menjadi contoh. Contohnya di dalam keluarga saya, walaupun ada generasi muda, yang ada 20 tahun, 30 tahun, dan mereka semua yang ada berpendidikan tinggi, tetapi mereka masih mengalpakan budaya, dan sebenarnya mereka look forward to the budaya kerana mereka telah datang daripada latar belakang itu yang sangat mustahak. Kerana mereka datang daripada latar belakang itu, mereka anggap itu sebahagian daripada perayaan keluarga Deepavali, dan kalau benda itu tidak, mereka akan rasa bahawa ada satu kekosongan di dalam perayaan itu kerana perkara itu tidak. So oleh itu saya ingat memang ada di dalam generasi muda yang masih pegang kepada tradisi-tradisi. Mungkin ada satu gelintir kecil yang kerana telah dipengaruhi oleh budaya yang lain, dan di mana keluarga-keluarga mereka tidak menekankan keperluan ini, mereka tak memberi tumpuan kepada perkara itu. Antara yang diberitakan juga Tan Sri berkenaan dengan hiasan pelita yang dipanggil sebagai velaku, betul Tan Sri? Velaku. Okey. Yang disebut bahawa sekarang ini trend moden dah meminggirkan sikit velaku ini, dan mungkin juga gaya hidup, mungkin juga sebab duduk di bandar-bandar besar, duduk di kondominium, mungkin susah sikit nak pasang pelita di sekitar rumah dan sebagainya. Macam mana Tan Sri? Pelita dan Deepavali dialah berkaitan dengan nama yang Deepavali itu ialah perayaan cahaya. Dan itu perayaan cahaya memang ada selain daripada saya ingat tiap-tiap rumah mesti ada pelita di dalam tempat mereka menunaikan ibadat, tempat di mana mereka sembahyang, dan mereka memang ada. Yang di luar rumah sebagai perhiasan mungkin ada yang tidak ada. Tetapi apa yang sangat mustahak ialah untuk lihat kepada falsafah di belakangnya, bahawa sebabnya, salah satu daripada sebab mengapa kita merayakan Deepavali adalah untuk menghapuskan segala kegelapan yang ada di dalam kehidupannya, bukan saja daripada segi material, tapi kegelapan yang ada di dalam diri kita saja, cara
peribadi, iaitu kegelapan daripada habits ke behavior atau di dalam fikiran juga. Dan macam mana kita membersihkan itu dan mengisikan dari itu dengan kecahayaan. Itu yang falsafah di belakang Deepavali. Apa yang sangat mustahil ialah untuk memahami falsafah itu dan mengadakan pelita dan sebagainya ialah untuk mengingatkan bahawa ini adalah latar belakangnya, so jangan lupa dan gunakanlah usaha itu di dalam usaha pembersihan pada keseluruhannya. So saya berharap, saya ingat benda itu kena diingatkan balik dan satu tekanan yang lebih tinggi supaya mereka faham mengapa kita membuat salah satu perkara. Okey, antara satu lagi perkara Tan Sri yang mungkin agak sukar ataupun agak kontradiksi sedikit dengan cara hidup sekarang. Contohnya seperti makanan-makanan tradisi semasa perayaan Deepavali yang ada yang manisan, yang memang menjadi perkara utama ataupun elemen utama semasa sambutan Deepavali. Tapi sekarang mungkin ramai juga yang mengamalkan gaya hidup yang mereka no sugar, sugar cut dan sebagainya. Macam mana Tan Sri memberi kesan kepada sambutan Deepavali pula? So, itu satu perkara yang memang banyak daripada kuih-kuih yang dibuat untuk Deepavali. Satu, ada kandungan minyak yang tinggi, atau dua, ada kandungan gula yang tinggi. Ini secara tradisi macam ladu dan sebagainya. Dia penuh dengan gula. Itu yang sedap. Dan daripada sudut kesihatan memang benda itu tidak digalakkan. Dan kita kena membawa perubahan. So sekarang ada satu kesederhanaan di dalam perkara itu dan banyak orang sudah mengurangkan. Khususnya saya nampak di dalam generasi muda, yang muda yang ada berpendidikan, mereka dengan kesederhanaan itu mereka mengelakkan makanan sejenis itu. Dan di sebaliknya ada pun satu industri yang dah wujud di manakah mereka sekarang menyediakan low calorie atau low sugar sweets yang boleh dipakai makan. So ada, bila tiap-tiap perkara yang ada satu cabaran, memang ada perkembangan yang baru untuk mengatasi cabaran itu dengan new ideas, new innovations and new thoughts. So ada benda itu, ada sekarang low calorie ladu ke low calorie jelebi ke, atau yang gunakan sweetener yang lain jenisnya. Perkara-perkara itu sudah ada sekarang. Okey, baik. Tan Sri sendiri, makanan ataupun hidangan kegemaran semasa Deepavali apa dia Tan Sri? Untuk saya tiada berbeza, setiap hari pun makan makanan yang sama. Tetapi memang saya snacks orang India macam muruku dan ada yang kecil-kecil yang savory yang kita makan itu yang kita panggil mixture dan sebagainya. Saya memang suka makan itu walaupun kadang-kadang saya cuba macam mana mengurangkan ketagihan itu. Itu pun saya pun suka Tan Sri. Lebih sehat. So that is satu weakness, bukan saja masa Deepavali, seperti pada masa-masa yang lain juga. So untuk saya memang itu manisan, saya dah mengurangkan makanan kuih-kuih yang manis untuk jangka masa yang lama. Walaupun just for the sake of tasting, kita taste dua benda kerana itu cuma daripada sudut kesihatan untuk pastikan bahawa mengelakkan perkara itu. Okey. Tan Sri ada pengalaman yang dinamik saya rasa sebagai mungkin masa kecil-kecil dulu satu, dan kemudiannya apabila Tan Sri bertugas sebagai seorang doktor mungkin juga ada kenangan semasa Deepavali kena on call, kena bekerja. Lepas tu bila Tan Sri jadi ahli politik, jadi menteri kabinet, mungkin perayaan Deepavali itu sesuatu yang kena difikirkan awal sebab ramai orang nak datang rumah, nak menziarah dan sebagainya. Dan bagaimana Tan Sri rasa antara pengalaman-pengalaman Tan Sri ini yang menarik yang boleh kita kongsikan bersama hari ini? Well, memang masa kita kecil itu, keluarga yang kecil, Deepavali adalah satu perayaan yang family affair, yang satu perkara yang di dalam keluarga. Selepas saya sudah bertugas sebagai doktor seperti yang telah disebut itu, memang kita kena kongsi semangat Deepavali dengan tanggungjawab
sebagai seorang doktor. Dan kalau ada kala diminta bertugas pada hari Deepavali atau hari sebelum Deepavali atau hari selepas Deepavali, dan perkara-perkara itu memang mengurangkan kebolehan untuk merayakan itu secara lebih mesra dan lebih baik. Tapi bila menjadi seorang politik, dan Deepavali is no more a family affair, dan it becomes a public affair. Iaitu ini menjadi satu festival awam di mana perayaan ini kena dikongsi dengan keluarga, dengan rakyat jelata pada keseluruhan. Kerana mereka akan datang, kita akan ada majlis-majlis Deepavali. Kadang semasa saya menjadi menteri dan presiden MIC, kita mengadakan majlis Deepavali di dalam tiap-tiap negeri di Malaysia. So saya akan pergi daripada Perlis sampai ke Johor Bahru di dalam satu kawasan. So untuk 1 bulan tiap-tiap hari bergerak saja di dalam nama yang sama itu, majlis perayaan Deepavali. Kerana semua tempat ada perayaan itu, kita kena bersama. Bersama dengan rakyat di tempat-tempat itu untuk merayakan Deepavali. So it becomes a public responsibility, public festival. Itu ialah perubahan yang berlaku. Dan di dalam tiap-tiap perubahan itu kita menerima itu dengan satu semangat. Tiap-tiap perubahan itu membawa kegembiraan secara unik kepada keadaan itu. Ya, yang menjadikan kita siapa kita sekarang ini, Tan Sri, kan? Dan alang-alang menyentuh tentang itu, Tan Sri juga telah menyebut tadi sambutan Deepavali kali ini dalam persiapan Malaysia menantikan mengira hari untuk PRU15. Jadi Tan Sri, sejak 2018 sehingga sekarang kita telah melihat pertukaran kerajaan, pertukaran Perdana Menteri contohnya, dan kali ini untuk PRU15, bagaimana Tan Sri rasa pengajaran yang perlu dipegang oleh semua rakyat Malaysia, dan secara khususnya senario semasa untuk MIC sendiri mendapani PRU15 ini, Tan Sri? Ya, saya ingat ini adalah hak tiap-tiap rakyat Malaysia untuk undi dan memilih kerajaan untuk mentadbir negara untuk 5 tahun yang akan datang. Ini satu tanggungjawab besar. So secara asas tiap-tiap rakyat Malaysia yang mempunyai hak untuk undi mesti menyediakan diri untuk keluar dan undi. Pada tahun itu ada perbezaan kerana kita telah mengadakan beberapa perubahan di dalam cara pendaftaran pengundi, kerana pengundi telah didaftar secara automatik dan saya diberitahu jumlah pengundi telah bertambah selebih kurang 5.8 juta orang lebih daripada dulu. Dan pada kalau kita banding di dalam pilihan raya 2018 mungkin adalah 14 atau 15 juta orang yang mengundi. Tahun ini lebih daripada 20 juta rakyat Malaysia akan menunaikan tanggungjawab. So ini mereka yang baru ini, termasuk lebih daripada 1.8 million yang lebih daripada 18 tahun yang telah diberi peluang untuk undi ini. Mereka semua kena sedar bahawa ini adalah tanggungjawab mereka di dalam sistem demokrasi atau satu hak mereka, dan masa inilah mereka kena datang keluar dengan penuh menunaikan tanggungjawab itu, meneliti calon yang sedang tanding daripada kebolehan mereka untuk menunaikan harapan rakyat, dan lepas itu pilih mereka, dan harap kita akan ada satu kerajaan menjelang November 20 tahun ini, satu kerajaan yang stable, yang boleh terus mentadbir negara untuk 5 tahun tanpa apa-apa gangguan, dan boleh memberi tumpuan kepada pembangunan, dan tidak perlu untuk memberi tumpuan kepada perubahan-perubahan politik yang sentiasa telah berlaku daripada 2018 sampai sekarang. Ya, okey. Baik, terima kasih Tan Sri kita ucapkan. Sebelum berakhir, mungkin Tan Sri ingin sampaikan ucapan untuk Deepavali hari ini? Ya, saya mengucapkan selamat menyambut Deepavali
kepada semua rakan-rakan keturunan agama Hindu di Malaysia dan untuk rakyat Malaysia pada keseluruhannya tanpa mengira keturunan mereka untuk merayakan Deepawali di dalam suasana dan semangat kekeluargaan Malaysia kita. Dan saya berharap dan saya berdoa bahawa perayaan Deepawali ini akan membawa pelbagai jenis kebaikan kepada negara kita, akan memastikan bahawa ekonomi boleh jadi lebih stabil, peluang-peluang pekerjaan dan peluang-peluang yang lain akan diperolehi oleh rakyat dan kita akan mendapat kerajaan yang stabil, yang boleh mendampingi negara yang secara baik. Itu ialah harapan saya. Dan sekali lagi, tolonglah menyambut Deepawali ini dengan di dalam semangat kekeluargaan di dalam keluarga dan dengan kawan-kawan. Dan harmoni. Baik, terima kasih Tan Sri kita ucapkan kerana bersama-sama kami pada hari yang penting, hari yang istimewa ini. Sekali lagi menerusi talian Zoom, kita hubungi Tan Sri Dr. S. Subramaniam, mantan Menteri Kesihatan bersama-sama dengan kita sebentar tadi. Dan ini juga menutup pertemuan kita menerusi Malaysia petang ini, edisi Deepawali istimewa hari ini. Sebelum berakhir sekali lagi, selamat Hari Deepawali kepada semua masyarakat Hindu di Malaysia yang meraihkannya. Jumpa lagi pada lain masa. Saya Wan Syahrina.